Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, tidak. Aduh. Suara okey ke? Suara jelas ke? Maaf lewat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kita mulakan sesi pada malam ni, majlis pada malam ni dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم افتح علينا رحمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم ربي زدنا علما وارزقنا فحما ربي زدنا علما وارزقنا فحما ربي زدنا علما وارزقنا اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم اللهم افتح لنا أبواب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghimpunkan lagi kita pada malam ni untuk sama-sama kita membicarakan mengenai kamus faraid. Yang mana pada malam ni adalah sesi yang ke-6. Sesi yang ke-6. Jadi kita pun dah sampai pada muka surat 7, tapi kita ada juga baca muka surat depan sikit sebab ada yang tangguh. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita nak sambung lagi. Baik, kita nak sambung lagi pada muka surat 7. Boleh, jadi kita tengok teruslah. Jadi harapnya tak ada masalah dah lah yang mengenai kaedah tamasul, tadakhul, tawafu' dan tabayun. Boleh tengok balik yang sebelum ni. Jadi dah 2 kali terang dah. Jadi diharapkannya dapatlah kita memahami serba sedikit. Tak apalah kalau kata untuk baru permulaan, kalau kata baru dengar pun tak apa, tapi janji kita tulislah. Yang mana ada saya bagi maksudnya yang selain daripada yang tertulis di dalam kitab, ambil tulislah yang mana yang saya bagi tambahan. Baik. Jadi line okey ke? Line okey ke ataupun line sangkut-sangkut ke? Buat saya ada merah juga tapi tak apa kot. Rasanya okey kot. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita nak sambung itu. Baik. Jadi kita dah sentuh pada
pada minggu lepas kita dah sentuh masalah aul. Aul kita dah sebut. Aul tu yakni dibesarkan lah. Kita besarkan tompok ataupun asal masalah tu. Boleh kita besarkan asal masalah tu. Jadi apabila kita besarkan asal masalah, maka pada ketika itu saham ataupun kita kata pendapatan bagi ahli fardu pun berkurang lah. Jadi aul ni dia akas ataupun aul tu dia lawan pada kata raddun. Dia sebaliknya lah. Kalau kata aul tu kita besarkan tompok ataupun kita besarkan asal masalah. Kalau raddun yang bawah dia tu adalah kita kecilkan asal masalah. Boleh kita kecilkan asal masalah, maka pada ketika itu saham ataupun kita kata pendapatan bagi ahli fardu pun bertambah lah. Dia besar. Baik. Jadi lepas tu juga kita dah sebut sedikit sebanyak masalah ni lah. Masalah musyarakah aqdariyah, masalah himariyah. Lepas tu kita ada tambah pada minggu lepas yang seperti yang disebutkan masalah al-Qarawani, iaitu dua yang bercahaya. Itu pun dah sebut, tapi mungkin malam ni kita ulang balik sekali lagi. Okay, baik. Lepas tu pada muka surat 8 pun kita dah sebut, kita dah sentuh juga, yakni haraf rumus lah. Ta tu menunjuk kepada mati, qaf menunjukkan kepada syakik, qaf ha menunjukkan kepada syakikah. Betul. Li'ab, li'ab tu menunjuk kepada sebapa, li'um menunjuk kepada seibu. Lepas tu kita ada juga ain, yakni asabah. Boleh. Cumanya dekat asabah ni termasuk juga kita kata baitumal. Baitumal pun nanti apabila seseorang tu harta pusaka dia dah ahli fardu dah ambil tapi ada baki, maka pada ketika itu pergi kepada baitumal. Baitumal tu pun dengan simbol ain lah, asabah. Okey, baik. Okey, lepas tu adanya huruf mim, yakni mahjub. Jadi petang tadi pun kita dah tengok ada beberapa simbol yang mana Ustaz Asra dah guna lah. Boleh. Seperti huruf mim, yakni mahjub. Lepas tu adanya kalau tak salah tadi apa lagi? Syakik lah. Syakik pun ada guna. Lepas tu syakikah. Lepas tu asabah rasa tadi ada juga rasa. Boleh. Jadi kita dah guna dah lah. Yang mana yang ada dekat kamus ni. Jadi kalau kita dah lalui sepintas lalu, insya-Allah dia akan memudahkan untuk kita memahami lah. Boleh. Okey, baik. Jadi mungkin kalau kata ada yang baru masuk ataupun baru tengok, mungkin daripada kalangan orang yang biasa-biasa bukan penuntut ilmu pun tak ada masalah, boleh mengaji, dialu-alukan mengaji lah. Cumanya awal-awal ni dia biasalah pening lah. Macam tu boleh. Orang menuntut ilmu pun kalau kata kali pertama dia dengar ilmu ni, pening juga. Baik, insya-Allah. Jadi untuk malam ni nak sentuh sikit pada muka surat 5. Kita patah balik. Kita patah balik pada muka surat 5. Boleh nak? Kita nak sentuh balik pada muka surat 5 sedikit. Lepas tu kita akan masuk pada muka surat 7. Nak membicarakan mengenai rod. Untuk ikhtisar ataupun jami' ni kita tinggalkan dulu. Boleh. Okay, baik. Jadi kita patah balik pada muka surat 5. Boleh. Okey, pada muka surat 5 boleh. Pada muka surat 5 yakni seperti mana yang kita tengok dekat sini. Baik. Kita tengok yang dekat bahagian ni. Pada muka surat 5. Jadi apabila fardu, yakni nilaian fardu yang mana ahli fardu itu ambil, kita ada yang mana yang telah ditentukan, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yakni ada 6, sittah, ada 6. Seperti nisfu, sulus, rubu', sudus, sumun, sulusani. Jadi 6 ni adalah yang mana kita kata yang ada di dalam Al-Quran, yang mana tersebut di dalam Al-Quran. Baik. Selepas itu kita adanya sulusul baki dan juga sulusul mal dan juga muqasamah. Okey, baik. Kalau sulusul baki seperti mana yang minggu lepas saya sebut,
mengenai masalah al-gharawain, itu ibu akan ambil sulusul baki. Dia bukan ambil sulus. Maksudnya bukan dia ambil 1/3 yang padu biasa tu. Yakni dia akan ambil, ibu akan ambil pada waktu itu, dia akan ambil sulusul baki. Yakni daripada baki, berapa yang lebih, dia ambil 1/3 daripada situ. Itu masalah untuk al-gharawain. Okey, baik. Contohnya macam mana, kita tulis sikit. Kita tulislah sikit supaya sekejap. Sekejap nak. Okay. Okey, ini kita nak sebut dulu masalah apa tu, sulusul baki. Sulusul baki ya. Ini untuk masalah ibu lah, ibu dia ambil sulusul baki. Baik, ini contoh. Okey, baik. Kalaulah kita ada contoh untuk masalah masalah al-gharawain, macam ni kita tulis. Al-gharawain. Okey, untuk masalah al-gharawain ni, dia ada dua lah. Dia ada dua. Di mana kita kata apa tu, ada dua. Kita kata sama ada suami tambah bapa tambah ibu, ataupun kita ada isteri tambah bapa tambah ibu. Boleh. Jadi ada dua masalah al-gharawain, dua yang bercahaya. Baik. Untuk masalah ni, ibu dia akan ambil 1/3 baki. Boleh. Jadi apa tu, isteri akan dapat 1/4, suami akan ambil 1/2, bapa dia akan ambil asabah lah, sebab bapa tu asabah. Bapa akan ambil asabah. Ni kita kata masalah yang mana si mati tinggal banyak ni saja. Ahli waris yang ada adalah kita kata suami, kemudian kita ada bapa, lepas tu ibu, ataupun masalah isteri, bapa dan ibu. Okey. Jadi untuk masalah ni disebut dengan sulusul baki. Tetapi kalau kita nak pintas ataupun kalau bagi kita kata shortcutnya, sebenarnya sulusul baki ataupun 1/3 baki untuk masalah suami, bapa, ibu, sebenarnya ibu ketika itu dia mengambil sebenarnya adalah 1/6. Sebenarnya dekat sini dia ambil 1/6. Ni saya bagi teruslah ni. Ni kita kena, kalau boleh tulis lah. Kalau boleh tulis. Sebenarnya di sini dia ambil 1/6. Dan untuk masalah yang kedua, isteri, bapa dan ibu ambil apa tu, sulusul baki. Sebenarnya dekat sini dia mengambil, ibu mengambil 1/4.
Tetapi untuk kita atas jalan beradab seperti mana yang ditulis, seperti mana dalam kitab Cahaya Mestika, jadi kita nak beradab dengan Al-Quran, maka pada ketika itu kita sebut dengan sulusul baki ya. Kita tak sebutlah kata ibu mengambil 1/6 ataupun ibu mengambil 1/4. Tu atas jalan beradab dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab ibu tu dia kita kata terhak 1/3 dah. Okey, baik. Lepas tu jadi kita tak sebutlah dengan 1/6 ataupun 1/4. Walaupun kita kata ibu ada 1/6. Ibu boleh dapat 1/6 bila? Apabila adanya kita kata furuk waris ataupun adanya berbilang saudara. Masa tu ibu akan ambil 1/6. Dan 1/3 ibu ambil 1/3 betul bila? Apabila tak adanya furuk waris ataupun tak adanya berbilang saudara. Macam tu. Boleh tulis lah, nota tulis tepi. Boleh. Okey, baik. Tu. Sekejap ni. Ni boleh lah, tulis dulu. Baik. Okeynya. Baik, jadi contoh, kita ambil satu contoh. Kita ambil contoh suami lah. Isteri mati lah. Contoh isteri mati. Isteri mati. Jadi apabila isteri mati, sekarang ni dia tinggal suami. Lepas tu lah adanya kita kata ibu. Kemudian ada bapa. Baik, bapa dia akan terus ambil asabah. Suami akan ambil 1/2 sebab tak ada furuk waris. Ibu dia akan ambil apa kat sini? Dia akan ambil 1/3. Dia akan ambil 1/3 baki. Okey, baik. Jadi untuk masalah ni, kita akan kalau ikutnya naik makhraj 2 lah. Naik makhraj 2. Tapi kalau kita terus buat yang tu naik makhraj 2 1/2 daripada 1/2 daripada 2 1 bapa tak ada lagi lah. Tetapi kalau kita besarkan masalah 2 ni kita kali dengan makhraj 3. Ni kita kalikan dapat 6. Tu. Tapi kalau kita terus ambil 1/6 ni letak dekat sini pun boleh juga. Baik, jadinya macam mana? Okey, jadinya 6, 1/2 daripada 6, 3. Okey, jadi dia ada baki 3. Ni baki. Baik. 1/3 baki, sulusul baki daripada 3. Sulusul baki 1/3 baki daripada 3 adalah 1. Kemudian balance-nya adalah 2. Macam ni lah dapatlah masalah ni. Boleh. Ataupun kalau kita pintas terus, maksudnya 1/6 ambil 6. Boleh lah.
Ni kalau ikut asal dia lah. Tapi kalau kita nak terus pakai 1/6 ni, dia jadi macam mana? Jadi macam ni lah. 1/2 suami, 1/6 ibu, bapa akan ambil asabah. Minta maaf lah, malam ni kita kira-kira dulu. Baik, jadi untuk masalah ni, okey, 2 dan 6. 2, 6. Jadi keluar apa? Keluar 6. Sebab apa? Ini adalah kita kata apa tu? Tadakhul, bermasuk-masukan. Ini adalah tadakhul. Tadakhul. Jadi kita ambil terus yang besar lah, kita ambil 6. Pun sama juga, akan dapat 3, 1, 2. Kita ambil tu 1/6. Tapi untuk dalam beradab dengan Al-Quran, kita akan sebut adalah dengan 1/3 baki. Okay, baik. Jadi harapnya boleh faham lah tu. Ni untuk masalah yang khas. Ni masalah khas. Ni kita panggil masalah al-gharawain. Yang kita nak bahas kat sini adalah sulusul baki sebenarnya. Sulusul baki. Itu yang sebenarnya kita nak kat sini. Saya ulang balik ni. Yang kita nak sebenarnya adalah sulusul baki. Sulusul baki ya. Okey, baik, habis. Jadi sekali lagi untuk masalah ni kita kata apa? Yang untuk sulusul baki, 1/3 baki ni, okey baik. 1/3 ni, sulusul baki ni, 1/3 daripada harta yang baki, kita kata siapa yang ambil, yakni ibu. Contoh pada masalah mana? Pada masalah al-gharawan, yakni dua yang bercahaya, yakni ada dua lah. Pertama, kalau kata si mati, yakni isteri, kalau kata isteri mati, dia meninggalkan suami, kemudian ada bapa, ada ibu. Ataupun masalah kedua, suami mati meninggalkan isteri, bapa dan ibu. Jadi pada ketika itu, ibu ni bukan ambil 1/3, tetapi dia ambil sulusul baki. Sebab kalau kata dia ambil 1/3 betul, untuk masalah suami, untuk masalah ni yang pertama ni tinggal suami, bapa dan ibu. Kalau kata ambil 1/3 betul, maka pada ketika itu ibu akan ambil lebih daripada bapa. Tetapi kalau untuk masalah isteri, bapa, ibu, kalau dia ambil 1/3 betul, masa itu akan jadi lebih kurang sama banyak antara bapa dan ibu. Jadi menyalahilah kaedah mana li zakari mislu hadhi unsayan, jadi menyalahilah kaedah tu. Boleh. Jadi saya dah bagi syarat-syarat dah lah. Untuk pintah maksudnya sebenarnya 1/3 baki ni untuk ibu, untuk masalah ni lah. Untuk masalah suami, bapa, ibu sebenarnya ambil 1/6. Untuk masalah tinggal isteri, bapa, ibu, sulusul baki juga 1/3 baki, tetapi sebenarnya kalau kita tengok dia akan ambil 1/4. Okey, baik, habis. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah harapnya boleh faham lah. Boleh faham. Okey, baik. Okey, sekali lagi ya. Untuk 6 yang dekat atas ni, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 ini adalah daripada ambilan daripada mana? Daripada Al-Quran. Okey, baik. Lepas tu pula sulusul baki ini adalah ijtihad sahabat Nabi. Macam tu. Lepas tu pula kita adanya nanti muqasamah. Muqasamah ni pun ijtihad sahabat Nabi juga. Nampak? Dia menjadi hukum. Macam tu. Boleh? Okey. Lepas tu pula kita kata tadi muqasamah ni pun ijtihad sahabat, sulusul baki pun ijtihad sahabat Nabi. Dan kita kata sulusul mal dan muqasamah ni adalah bersekali lah. Ini pada masalah mana? Ni hari tu malam hari tu tak sebut. Masa hari tu lah tak sebut lah. Jadi hari ni kita nak bicarakan yang ni. Sulusul mal dan juga muqasamah ni adalah pada masalah datuk berserta saudara-saudara. Jadi dalam ilmu faraid ni dia ada satu bab khusus untuk datuk dan saudara-saudara si mati.
Kalau nak tahu siapa dia saudara-saudara si mati ni, yakni kita kata mana dia? Mana dia? Ni. Boleh. Saudara-saudara tu duduk kat mana? Yang duduk kat tepi. Yang kita duduk bahas tu yang duduk kat tepi. Hawashi. Boleh. Apabila datuk, yakni datuk tu usul lah. Apabila datuk laki-laki berjumpa dengan kita kata saudara yang hawashi tu. Jadi pada ketika itu dia ada satu bab khusus. Dia ada hukum yang khusus. Boleh. Masa tu datuk dia bukan ambil yang kita kata bukannya ambil kita kata asabah. Datuk dia bukan ambil asabah dan datuk juga bukan ambil 1/6. Dan juga datuk bukan ambil 1/6 serta asabah. Pada ketika itu perlunya bahagi cara muqasamah. Masalah datuk ni kita kata satu masalah yang bahaya. Kalau kata tak pandai bahaya macam tu. Tapi kalau ikut step permulaannya, pertama sekali mestilah kita faham dulu bab hijab menghijab. Siapa yang nak hijab siapa, siapa yang nak menghalang siapa, situ dulu. Okey, lepas tu kita kena tahu juga pembahagian apa tu kita kata waris ahli fardu yang mana ambil 1/2, mana yang ambil 1/3. Okey, lepas tu pula adanya beberapa masalah khas yang seperti pada muka surat. Pada muka surat 7, tu masalah khas. Dia lain sikit. Boleh. Lepas tu kita ada masalah antaranya lagi masalah datuk berjumpa dengan saudara. Si mati dia ada tinggal yang tu je ahli waris dia. Datuk dan juga saudara. Si mati lah. Okey, baik habis. Jadi pada ketika tu apabila datuk berjumpa dengan saudara, jadi dia kena bahagi cara apa? Cara muqasamah. Boleh kita baca sekali lagi apa itu muqasamah, yakni dibahagi sama seperti saudara, yakni buat jad, yakni buat datuk seperti atau seolah-olah syakik ataupun akhun. Maksudnya kita takdirkan datuk tadi tu adalah syakik ataupun akhun macam tu. Okey, baik. Boleh faham ke setakat ni? Boleh faham ke setakat ni? Okey, baik. Okey, jadi yang disebutkan dengan datuk dan saudara-saudara, yakni saudara mana? Yakni saudara si ibu sebapa dan juga saudara sebapa, yakni li'ab. Syakik ataupun syakikah dan juga ukhtun ataupun akhun ataupun ukhtun li'ab. Kalau li'um, yakni seibu tak termasuk. Disebabkan li'um dia terhijab dengan datuk. Dengan sebab ada datuk, dia terhijab. Dia dah keluar. Boleh, habis. Boleh tengok jadual lah seperti mana pada muka surat. Mana tadi? Boleh tengok pada muka surat. Pada muka surat 9 dan 10 boleh tengok. Ada dah. Ada apa? Yang mana yang ada kitab tu lah. Tu boleh tengok. Boleh. Kalau yang dekat bawah sekali, dia terhijab dengan adanya siapa ni? Jad. Ada datuk. Boleh. Jadi kita sebut pasal muqasamah ni, muqasamah dan sulusul mal ni, masalah datuk berhimpun dengan saudara-saudara, yakni saudara yang mana? Saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Bukan saudara seibu. Sebab saudara seibu pada ketika ada datuk dia dah terhijab, dia dah tak dapat. Tu kena tulis ha, tulis. Baik, ada lagi. Baik, laginya apa tu? Okey, baik. Okey, lepas tu pula kalau kata untuk masalah yang muqasamah jugalah datuk lah yang kita kata buat seperti syakik ataupun akhun ni, yakni ni di sisi kita kata mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Boleh. Tetapi kalau kata untuk Imam Hanafi, mazhab Hanafi dia buat macam mana? Datuk seperti bapa. Apabila dia buat datuk seperti bapa, maka hijab lah. Terhijab lah kita kata saudara. Boleh dia beza.
Boleh. Lepas tu kalau kata siapa-siapa yang ada join, ada group dalam Facebook mengenai faraid, kena hati-hati, kena pandai beza, kena tengok. Kalau kata Arab lagilah kena tengok elok-elok, sebabnya bercampur aduk. Bukan ni lah, maksudnya ada yang kita kata daripada mazhab lain lah. Sebab mazhab lain mungkin ada kita kata hukum faraid itu mungkin berbeza sedikit. Boleh. Macam ni, kalau untuk masalah mukhasamah ni, datuk ni, kalau mazhab kita kata Hanafi, jad tu buat seperti bapa. Apabila buat seperti bapa, maka terhijablah saudara. Tetapi kalau dalam kita mazhab Imam Syafi'i, jad buat seperti syakik dan juga akhun. Harapnya jelas lah tu. Boleh tulis juga tu, tulis. Tulis lah. Tulis buat nota kaki. Okey, baik. Okey. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang kita kena tahu? Ni saya bagi siap-siap lah, nanti bila kita jumpa nanti bab ni nanti, dia tak susah lah. Apabila Ustaz Asror baca nanti, mudah lah. Dia akan membantu. Baik. Jadi apabila masalah jad dan jumpa dan juga jumpa saudara, masa itu kita kena buat dua kolom ataupun dua kolom lah orang panggil. Kena buat dua lah. Buat dua jadual. Satu, pengiraan mukhasamah, yakni bahagi sama banyak. Sama banyak lah sebab kita buat datuk seperti saudara. Dan juga dijumpa saudara. Jadi kita bagi sama je lah. Dan lagi satu, kita kena buat sulusun mal. 1/3 harta. Jadi ada dua. Okey, baik, habis. Ada lagi ni nak bagi tapi tak apalah. Cukup takat tu dulu. Baik, jadi kita tengok balik pada muka surat. Jadi ni jelas kot lah. Jadi malam ni dah panjang dah sikit mengenai ni. Sulusun mal dan juga mukhasamah. Ini kita akan jumpa pada masalah datuk lah. Okey, baik. Okey, lepas tu kita nak pergi dekat ni, aul dan roddun. Jamak dengan ikhtisar nanti insyaAllah esok pula lah. Okey, baik. Okey. Aul kita dah sebut dah itu. Aul kita dah sebut, yakni asal masalah 6, 12 dan 24 yang boleh kita aul, yakni yang kita boleh besarkan asal masalah. Maksudnya asal masalah, asal-asalnya adalah 6 ataupun 12 ataupun 24. Kemudian kita boleh besarkan. Besar tu bukan menjadi sah masalah, tetapi dia menjadi asal masalah juga. Boleh. Jadi untuk 6 dia boleh jadi 4 lagi lah, besarkan kepada 7, 8, 9, 10. Dan kalau untuk 12 dia boleh jadi 13, 15 dan 17. 24 hanya satu, yakni 27 sahaja. Okey, baik. Itu masalah aul. Jadi lawan pada kata masalah aul, yakni masalah raddun. Rod. Kita kita kecilkan. Yakni rod yang kita tengok ni lah. Dalam kitab dia tulis apa? Raddun yakni mengurangkan atau mengecilkan bilangan ataupun tumpuk pada asal masalah. Maksudnya asal masalah tu kita kecilkan. Tetapi kalau untuk aul, yakni kita besarkan bilangan ataupun tumpuk pada asal masalah. Dia berlawan antara dua tu. Baik, lagi kalau untuk raddun ni, apabila kita kecilkan asal masalah, maka saham ataupun kita kata pendapatan bagi ahli padu tu besarlah, bertambah. Okey, baik, habis. Okey, lagi apa lagi? Okey, untuk masalah raddun ni juga boleh tandalah. Untuk masalah raddun ni kita nak kembalikan, maksudnya kita nak macam ni kita nak kata, maksudnya adanya kita kata baki. Kenapa kita nak rod? Yakni disebabkan adanya baki. Selepas kira tu ada baki. Tetapi ahli asabah tak ada. Untuk raddun tulis siap-siap kat tepi, yakni ahli asabah tak ada. Boleh. Ahli asabah tak ada.
Boleh. Jadi ahli asabah tak ada. Yang ni hanyalah ada ahli fardu. Okey, baik. Okey, lepas tu pula nak boleh rod ni kita nak kembalikan, maksudnya kita nak kecilkan asal masalah tu adalah apabila adanya lebih daripada ahli fardu. Selepas ahli fardu dah ambil bahagian masing-masing ada lebih. Jadi ketika itu boleh rod. Ni pun masalah nanti kita jumpa lah. Masalah ni roddun. Boleh tulis dululah. Okey, baik. Lepas tu pula untuk rod dun ni juga, untuk rod kita nak kembalikan ni lah, kita nak kecilkan tompok masalah, asal masalah ni hanyalah kepada siapa? Kepada yang berhubung dengan si mati tu daripada segi rahim. Maksudnya kita kata pertalian darah tu adalah daripada segi rahim, bukan dengan sebab berkahwin. Maksudnya kalau kata si mati tu suami, isteri tak dapat yang bahagian rod. Hanyalah kita kata daripada segi rahim, contoh anak, ataupun yang kita kata bersabit dengan rahim lah, bukan sebab kahwin. Sebab kahwin ni kita kata suami isteri je. Maksudnya antara suami ataupun isteri dia takkan dapat rod. Okey, baik, habis. Okey. Tu kita kata serba sedikit lah masalah untuk rod. Tapi tak nak tunjuk contoh pun lambat buat tu. Kau apa dah? Ke 10 dah. Okey, baik. Itu serba sedikit rod lah. Nanti insyaAllah kita akan jumpa lah perkataan rod dua ni. Boleh. Aul, masalah aul, betul masalah rod kita nak ni balik, kita nak kecilkan asal masalah tu. Okey, baik. Lepas tu kita nak urai balik serba sedikit mengenai masalah ni lah. Masalah musyarakah. Lepas tu kita ada akdariyah. Lepas tu kita ada masalah himariyah ataupun hajariyah, ataupun dipanggil juga dengan yaminiyah. Lepas tu ada lagi satu yang minta tambahnya adalah masalah al-gharawain yang tadi yang sebut tadi tu. Baik. Okay, baik. Untuk masalah musyarakah. Untuk masalah musyarakah ni, apa itu musyarakah? Yakni bersekutu ataupun berkongsi lah. Kita kata kongsi. Kongsi tu yakni antara saudara laki-laki si ibu sebapa dengan saudara si ibu. Ni ada masalah disebut dengan masalah musyarakah. Nanti kita akan jumpa juga istilah musyarakah. Boleh. Masalah musyarakah ni apabila kita kata saudara si ibu sebapa seperti syakik, dia ada bersama dengan saudara si ibu lium. Macam tu. Baik. Contohnya macam mana untuk kita kata masalah musyarakah ni apabila si mati itu meninggalkan suami, zauj. Lepas tu zauj pertama. Okay, yang keduanya sama ada ibu ataupun jaddah ataupun datuk perempuan, umun ataupun jaddah. Tu yang kedua. Dan yang ketiga ada ukhtun lium, saudara perempuan si ibu, yakni 2 ataupun lebih. Selepas tu yang keempat dia syakik ataupun kalau kata syakik 1 ataupun lebih, ataupun kita kata syakik dan syakikah. Ni untuk masalah musyarakah ni nanti kita akan jumpa jugalah. Baik. Tak apa dah, itu bagi tu yang tu je lah. Okey, lepas tu kita ada masalah akdariyah. Masalah akdariyah ni pun famous juga. Ni kita kata masalah yang khas lah. Tinggal suami, ibu, datuk dan juga syakik. Okey, baik. Lepas tu kita ada masalah himariyah. Ni pun kita tak tengah banyak kan. Jadi malam ni kita tengah sikit lah. Masalah himariyah ataupun hajariyah. Di mana masalah ini ada 2 ukhtun lium berserta dengan syakik. Boleh. Baik. Syakik, apabila kita sebut syakik, yakni si ibu sebapa. Kalau kata ukhtun lium, yakni saudara perempuan seibu. Kalau ikut siapa lagi kuat? Si ibu sebapa lah. Kalau ikut yang kuatnya lah, kan. Tetapi pada masalah ini, pada masalah hajariyah ni, kalau kata saudara si ibu sebapa syakik tu, dia akan makan asabah. Tetapi untuk masalah ni,
kita kata untuk masalah ni kita kata dah habis. Maksudnya ahli padu dah ambil habis. Boleh. Jadi untuk syakik tak dapat. Okey, pada ketika ini pun sahabat pun, yakni sahabat Nabi lah. Boleh. Sayyidina Umar pun pada zaman tu ada berlakunya masalah ni. Sayyidina Umar pun menghukumkan bahawa kata syakik ataupun kita kata ni lah, syakik yang ni apa, saudara seibu sebapak tadi tu, buat dia seperti saudara seibu. Jadi jadi akhun lium. Boleh. Maksudnya seolah-olah kita kata syakik yang ni saudara seibu sebapak, kita buang bapak dia tu. Kita buang bapak. Boleh. Buang bapak. Lepas tu tinggalkan ibu. Jadi bertukarlah pada ketika itu jadi syakik lium. Kalau contoh macam itulah syakik lium. Tapi nak sebut syakik tak boleh lah. Maka pada ketika itu jadilah akhun lium. Boleh. Macam tu. Ubahkan daripada syakik, yakni si ibu sebapak, buang bapak tinggal ibu. Jadilah akhun lium. Jadi boleh. Tu untuk masalah himariyah. Boleh. Ni pun ijtihad sahabat lah ni. Boleh. Sebab kalau hukum lama, maksudnya hukum asal, maksudnya seperti mana yang dipatuakan oleh Sayyidina Umar, pada mula-mulanya tak dapat lah. Maksudnya syakik tak dapat lah. Sebab apa? Sebab asabah masa tu, maksudnya ahli fardu dah habiskan. Jadi tak dapat. Jadi apabila berlaku lagi, Sayyidina Umar pun ijtihad yang baru, keluarlah hukum baru mengatakan syakik seperti akhun lium, buanglah bapak tu. Pada ketika itu barulah boleh dapat akibat habis. Dan yang itulah maksudnya yang kita kata Sayyidina Umar bagi fatwa yang kedua tu, ijtihad yang kedua tu, yakni syakik tu seperti akhun lium. Itulah kita kata kaul yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh tengok dalam kitab Cahaya Masikah juga. Okey, baik habis. Okey, baik habis. Lepas tu kita tengok sedikit lah. Kita tengok sedikit pada muka surat 8. Muka surat 8. Baik. Disebabkan kamus ni daripada asal kitabnya Cahaya Masikah. Lepas tu saya susun balik menjadi kitab suluhan Cahaya Masikah. Jadi kamus ni daripada istilah-istilah mengikut susunan kitab Cahaya Masikah lah. Jadi kita akan jumpa istilah ni lah, seperti mana yang kita boleh tengok dalam skrin tu. Hayatul Mustaqirah. Boleh hayatul mustaqirah. Lepas tu ada lagi satu istilah harakah masbuh. Ni kalau kita ikut dalam ilmu fiqh kita akan jumpa lah ni. Bab kalau kata pemburuan ataupun bab nak sembelih. Kita akan jumpa lah istilah ni. Harakat masbuh dan juga hayat mustaqirah. Mustaqirah. Boleh. Hayatul mustaqirah tu apa? Yakni hidup yang tetap ataupun kuat. Maksudnya sebelum kita nak sembelih, contohlah kalau kata binatang, tapi kalau ikut ni bukanlah kata untuk binatang, ni untuk orang lah ni. Boleh. Ni dalam ni kalau tengok dalam kitab Cahaya Masikah, dia duduk dalam bab hamil. Dalam bab mana tu? Dalam bab hamil lah. Babu hamli. Dalam bab hamil tu nanti dia sebut dah mengenai hayatul mustaqirah. Ini untuk anak tu, untuk hamli tu, untuk anak. Boleh. Tetapi secara sepintas lalunya, hayatul mustaqirah tu apa? Yakni hidup tetap betul, yakni kuat, nyawa tu kuat. Boleh kalau kata kita nak sebut, kalau kita nak buat, nak lagi fahamnya, contoh macam mana sebelum kita nak sembelih binatang, dia mesti bukan nyawa-nyawa ikan, dia mesti kuat. Contoh nak sembelih kambing tu kuat, bukan kambing tu tengah mabuk, pening dah.
Seperti mana kita kata lembu aksiden ke, ataupun kambing tu aksiden dia dah pening lalat dah nak mati. Tu bukan. Tu kalau tengoklah juga, kalau kata memang dah lemah betul, sembelih tak jadi. Boleh. Dia mesti kena hayat. Apa tu? Hayat tu mustaqirah, ni kena nyawa tu kuat. Hidup yang tetap. Baik, lepas tu kita ada seterusnya harakah masbuh. Harakah masbuh ni apa? Hidup tidak tetap betul ataupun lemah, ataupun kita sebut seperti mana nyawa-nyawa ikan. Tu adalah harakah masbuh. Okey, baik. Kalau siapa ada kitab boleh buka kat dalam babu hamli lah. Babu hamli. Okey, lepas tu pada muka surat 8 juga nanti kita akan jumpa pada masalah ni, kita kata untuk ukur faraid dah ni. Khunsa, kita akan jumpa khunsa. Khunsa tu apa? Orang ataupun manusia dah yang ada dua alat, lelaki dan perempuan. Yang ni dia ada kemaluan lelaki dan perempuan dalam satu badan dia tu. Seseorang itu Allah Ta'ala bagi anugerah dia apa? Ada zakat dan juga ada farash. Tu kita kata secara umumnya tu dipanggil dengan khunsa. Khunsa tu ada dua alat kelamin. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Baik. Lepas tu dia ada dua jenis pula. Khunsa tu terpecah kepada dua. Pertama sekali khunsa muskil dan yang kedua khunsa wadih. Boleh. Khunsa muskil ni apa? Iaitu khunsa yang kesamaran kehendak dia. Boleh. Ataupun kita kata tak nyata. Tak nyata. Laki ke perempuan ni. Boleh. Nak kata keluar haid tak keluar haid. Macam tu. Contohlah kita kata. Baik. Okay, lepas tu lawan bagi dia yakni khunsa wadih, yakni khunsa yang jelas, yakni khunsa yang nyata laki ataupun nyata perempuan. Dia nyata. Contoh dia memang nak laki, dan juga kita kata alat kelamin yang mana yang berfungsi. Contoh parah dia berfungsi, boleh wadih, nyata. Ada tak dalam dunia? Ada lah. Boleh, tapi tak ada orang mengaku lah. Okey, baik. Lepas tu kita ada lagi mafkud. Mafkud. Boleh. Kalau dalam kitab Cahaya Mestika dia ada babu mafkud. Mafkud tu apa? Yang ni makna yakni hilang, makna hilang. Yakni orang yang hilang. Seperti mana? Seperti MH370. Tu dah hilang, tak tahu ke mana. Boleh. Jadi kita kena buat, kena cara jalan pengiraan tu kena ada tambah lah. Maksudnya kita takdirkan orang yang hilang tadi tu, yang mafkud tadi tu, orang yang hilang tu, kolom yang pertama buat mati, kolom yang kedua kita buat takdir hidup. Macam tu. Panjang cerita lah. Boleh panjang cerita. Mana dah? Contoh dia lah, kena buat dua kolom. Hidup satu, mati satu. Itu kena buat jamik. Jamik kita tak sebut lagi. InsyaAllah esok kita sebut. Okey, baik. Lepas tu kita ada lagi istilah apa dia ni? Bayinah, yakni saksi. Saksi bayinah ni, yakni dalam bab mafkud jugalah. Nanti kita akan jumpa saksi lah. Tak saksi kata dia hidup ataupun mati. Contoh macam tu lah. Ataupun dihukumkan mati oleh qadi, ataupun qadi lah jatuhkan hukum mati ke hidup. Okey, baik. Habis muka surat 8. Jadi takat tu dululah untuk malam ni. Baik. Jadi jelas ke? Jelas ke Arab-Arabnya? Baik. Jadi macam itulah. Kalau boleh kita kena ada lah. Kita kena ada satu kitab yang mana kita mengaji bagi habis. Contoh mengaji kitab faraid ni, bagi ada satu kitab yang habis yang mana kita boleh buat sebagai rujukan. Contohnya macam mana kitab ni? Kitab Cahaya Mestika. Kitab Cahaya Mestika ni kita kata antara yang lengkap jugalah. Boleh. Kalau budak-budak pondok dia akan belajarlah kitab ni, Cahaya Mestika. Boleh. Bila dah khatam ni, tapi kena bagi betul lah. Khatam tu maksudnya kena bagi betul-betul lah. Mengaji daripada kita kata awal sampai habis lah. Memang sampai betul-betul habis. Supaya dia boleh menjadi panduan. InsyaAllah.
Baik, jadi takat tu dululah malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Kita akan bicarakan mengenai jamik dan juga ikhtisar pada muka surat 7 lah. Jadi muka surat pada muka surat 8 pun kita dah habis dah. Boleh insyaAllah. Jadi tak apa-apa malam lagi lah insyaAllah pertemuan kita ni. Jadi kalau ada apa-apa sebarang persoalan boleh tulis dekat komen ataupun dalam grup-grup ni lah. Grup WhatsApp. Baik, jadi kalau untuk recap malam ni pun panjang juga nak recap memang tak lah untuk malam ni lah. Tengok balik lah, ulang balik. Baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang baik tu datang daripada Allah dan yang lemah tu daripada kelemahan diri saya, mungkin cara penyampaian tidak sampai. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما اللهم فقه في الدين وعلم تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. Oh baik. Sebelum tutup tu yang untuk kelah Basra yang Abang Suruh duk sebut apa tu waris yang hampir dengan waris yang jauh tu, contoh macam mana? Contoh dia macam ni. Kita ada mayat, kita ada si mati. Kemudian si mati ni ada anak laki-laki. Tapi anak laki-laki ni contoh kita kata dah mati, tapi anak laki-laki tu ada cucu. Kemudian cucu ni pun ada cicit. Maksudnya cicit bagi si mati. Ada lagi anak bagi dia lah. Okey baik. Jadinya cucu yang kita kata cucu yang hampir dengan si mati, dia menghijabkan cucu yang jauh. Boleh. Jadinya cucu yang atas ni dapat. Cucu yang bawah ni tak dapat. Macam tu boleh. Maksudnya cucu yang jauh tu tak dapat, cucu yang hampir tu dapat. Tapi dengan syarat anak laki-laki bagi mayat ni tak ada dah lah mati. Maksudnya dia mati dulu. Anak laki-laki ni mati dulu, kemudian baru si mati ni mati. Macam tu. Si mati ni mati. Lepas tu pula si mati ni ada cucu laki-laki dan juga cicit. Boleh. Jadi cicit ni terhijab dengan sebab adanya cucu. Boleh. Jadi macam itulah. Harapnya faham. Baik. Wallahualam. Jadi habis dulu dekat malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay.